aktiviti terbaru yang akan menguji kepandaian para peserta dalam memasak, menghias dan melayan tetamu. Mari kita berkenalan dengan peserta-peserta jemput. Ini dia pasangan sepupu Arni dan Fazlina. Yang satu guru masak-memasak dan yang satu lagi cuma tahu makan tapi tak tahu masak. Ini pula pasangan adik dan kakak, Suzana dan Sazali. Mereka berdua ni suka atur strategi, baik di dapur maupun di mana saja. Ini dia Rita dan tunangannya Azhar. Adakah si teruna gemar memasak atau si Dara yang paksa dia masak? Ini pula pasangan ibu dan anak, Jamilah dan Nurlila. Dua generasi, dua beranak, dua azam. Ini dia pasangan paling handsome, Danish dan Rudin. Bolehkah pasangan muda ini memasak atau tahu tangkap handsome saja? 5 pasangan, 5 tema, 1 pemenang. Siapakah di antara para peserta yang hebat-hebat ini yang akan berjaya? Semua ini hanya di Jemput. Dah sampai. Mari ikut saya berkenalan dengan pasangan pertama untuk episod kali ini. Hai, nama saya Fazlina dan saya akan berganding bersama sepupu saya Siti Ani. Hai, nama saya Arni dan saya akan berganding dengan sepupu saya Fazlina. Yelah, ada Gabra, Panik, Kancong, semua tu dia. Dia suka menanyakan satu soalan berulang-ulang kali. Tema minggu ini, Arab. Okay, bila saya tahu tema saya Arab, saya Yes. best, favourite Arab. Makanan Arab mestinya ada roti. Dia start sama mazzah yang ada hummus sama baba ganoush dan ada banyak salad macam Arabic salad yang sama feta cheese dan pun terpulih. Saya akan hidangkan sebagai appetizer hummus bersama pita bread dan juga salad tabbouleh. The main dish, kalau dagingnya dipanggang macam kebab. Dan kalau nasinya masak dam sama daging macam kabsa laham atau mandi. Okay, the main dish adalah kebab bersama nasi pilaf rice with some grilled vegetables. Selepas itu cuci mulutnya banyaknya fruits atau bagalawa dan muhallabiyah. Dan minum teh sama mint. Pencuci mulut, baklava dan sama ada teh pudina ataupun ayran. Ini adalah $200 untuk anda dan pergi shopping. Cepat-cepat. Nampaknya rancangan dan idea mereka sama seperti kata-kata pakar kita minggu ini. Dengan $200 tu, mereka berdua pun terus pergi membeli bahan-bahan yang diperlukan. Adakah ianya akan berjalan dengan lancar? Atau tu kalau merah, kami ambil kalau merah. Biru. Merah biru. Ini bukan. Cinnamon lah. Tahu tapi kan ni kita nak powder. Dah kenapa? Oi. Si dua sepupu ini nampaknya macam rapat. Tapi kenapa pula tak sehaluan? Sekarang dua-dua dah pening. Tabiat shopping Siti Ani lah. Dia suka pusing. Take her own sweet time pusing. Jadi we tend to pergi ulang alik sama tempat tapi dia tak nak ambil dulu. Masa pusingan tu lah kepala otak ni berfikir. I'm finding cumin powder. Ni apa? Sabarlah, aku kan tengah cari. Perasaan tu geram, irritated lah. Macam, ini bahagian saya. Saya tahu apa yang saya buat. Baru saja mula dah macam-macam selisih faham.
bagaimana pula kalau ada masalah lebih besar nanti? What is pistachio? I can't recall how does pistachio look like. Saya rasa bingit lah tadi. Bila suruh ambil kacang pistachio tu, saya rasa dia dalam 15 minit dia hilang. Jadi bila dia lambat sangat macam buang masa. Jadi oleh kerana tu, troli pun tak ada. Terpaksa saya just, apa yang saya nampak kat tepi-tepi tu, kaut aja. Bila nampak tu troli, campak. Fed up saya. Sebab dah tak cukup masa, Arni pun pergi membeli barang tanpa Fazlina. Dia nampaknya yakin, tapi sebenarnya ada benda yang dia terlupa. Bila tengah beratur nak timbang saya tu, baru saya perasan, alamak, dalam trolley bag. Dalam bag ada handphone, ada duit, ada voucher. Penting tu, terbuka tengah-tengah. Orang boleh senang selok ambil je. Tapi saya tawakal lah, ada tak ada lah. Nasib baik, selamat pun. Untung beg tangan masih ada dalam troli, tak hilang. Nampaknya semua barang-barang dah lengkap. Tetapi, adakah mereka berdua ni tahu apakah sebenarnya punca masalah mereka? Ini perlu untuk tahap seterusnya. Sebaiknya sebelum datang shopping ni, kita plan lah kita punya jalan. Mana kita perlu dulu pergi. Pasal tadi macam all over the place lah. Jadi macam buang masa. Harap-harap semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Apalah yang kecoh-kecoh. Dan inilah dia ruangnya di mana para peserta akan bertanding. Mereka akan memasak, menghias dan menjemput. Dan timanya pada minggu ini, Arab. Dan inilah dia peserta-peserta lainnya yang akan menjadi tetamu dan juga pengadil. Apakah jangkaan mereka terhadap hidangan serta tema Arab ini? Budaya Arab selalu dihidangkan dengan makanan kacang pul. Dapat makan dia punya pita bread dengan kebab lah. Arab ni dia makanannya tu ialah Kebab. daging panggang. Yes. Kita nak makan hus-hus lah. Humus lah. Humus. Atau kita nak minum teh pudina. Semua beli belah dah siap. Cuma tinggal masak saja. Bolehkah mereka menyahut jangkaan para peserta yang dijemput? Kita kembali selepas ini. Minggu ini, pasangan Arni dan Fazlina diberikan tema Arab untuk menunjukkan keahlian mereka. Adakah mereka akan berjaya? Jalan dulu nak ambil dekorasi. Apa yang Nina nak cari nanti? Kapet, meja, cushion, langsir. Adalah banyaklah. Ada. Sure, betul boleh buat. Dah dapat. Betul. Okey, jalan lah. Baiklah. Bye. Yang saya faham tentang tema Arab ni ialah berwarna-warni. Banyak bantal-bantal kapet yang besar, mewah yang akan betul-betul nampak ambience untuk Arab. Di rumah Arab selalu ada karpet Afghani atau Persian kerana kita duduk di bawah. Kerana duduk bawah pun ada meja-meja yang rendah. Dan pun banyak rumah Arab ada shisha untuk dekor dan pun untuk guna. Dan rumah Arab selalu kalau masuk rumah Arab boleh dengar muzik. Orang Arab suka muzik Arab. Selalu backgroundnya ada muzik. Saya sekarang ini berada di kawasan Arab Street di mana Fazlina akan membeli belah mencari barang-barang dekorasi untuk tema Arabnya. Teneng! $200 untuk anda. Terima kasih. Dan sekarang pergi shopping. Dah dapat $200 tu, dengan cepat dia pergi membeli belah. Tanpa apa-apa jangkaan, dia terus buka langkah. Perasaan saya bila saya datang je saya sampai je saya dah panik. Kenapa dia tiba-tiba panik?
Souvenirs. Kedai dia tutup. Tak tahu kenapa hari macam kedai semua tutup cepat. Jadi saya macam kelang kabut. Saya pergi ke hulu ke hilir cari kedai. Terus ada satu pakcik ni, dia cakap dekat Golden Landmark ada satu kedai, dia boleh jual barang lah. Jadi saya try pergi sana. Sementara dia pergi membeli barang-barang dekorasi di Golden Landmark, mari kita lihat apa yang sedang berlaku di rumah. Preparation belum habis-habis lagi. Macam banyak gitu. Masa tidak berpihak kepada mereka nampaknya. Dah tak cukup masa ni sekarang. So, tak tahu lah nanti kalau tetamu datang makanan belum siap. Tapi, kita harus mengingatkan penonton apakah makanan-makanan yang akan mereka hidangkan. Roti pita, salad tabule, nasi filaf, dan yang paling popular, kebab. Okey, kita bakar. Saya tak tahu berapa lama. Kita ucapkan good luck kepada Arni yang di dalam dapur. Apa agaknya Nina tengah buat sekarang? Dah lah panas. Mesti tengah terlari from satu kedai ke satu kedai. Awak boleh rent? Rent tak boleh. Boleh lah. Saya dah pergi sana, saya lari, saya datang sini tapi tak ada. Kita ada bajet $200. Jadi saya betul-betul perlukan tolong awak lah. Tolonglah please. Akhirnya, pujukan Lina menjadi dan dia terus mengangkut barang-barang yang telah dipilihnya. Bukan itu saja, dapat pula duit lebih yang dijimatkan. Dengan duit yang balance tu saya dapat add on to the hiburan untuk malam ni. Lina meneruskan membeli barang-barang yang dia rasakan penting dan mesti ada. Tapi, adakah barang-barang ini sama pentingnya untuk pengadil-pengadil yang lain? Dari segi dekorasi, kita nak tengok banyak bantal-bantal, banyak cushion. Ada shisha sebab ia melambangkan masyarakat Arab. Kita dapat melihat kapet akan datang ni. Seperti tarian belly dan ataupun musical gambus lah. Nampaknya sepupu-sepupu ni mempunyai masalah masa sebab mereka dah kesuntukan masa. Mereka mengambil terlalu banyak masa untuk menyiapkan segala macam perkara di dapur. Cekak, masih masak? Nampaknya, cabaran-cabaran yang dihadapi mereka meletakkan mereka dalam situasi tertekan. Mereka terus mencuba, tapi dengan rasa ragu-ragu. Beli dekor tu saya terfikir juga kakak saudara saya masak seorang boleh tak, because dia tak boleh kena stres. Kalau kena stres dia makin menggelapar, jadi dia makin stres, and then kalau dia give up, saya pun nak give up. Mula-mula okey. Permulaan mesti happy, ada confident. Lama-kelamaan confidence level drop to 5%. Tak sangka stres dia sampai macam ni lah. Kadar stres semakin meningkat. Para jemputan pun dah nak dekat sampai. Adakah pasangan sepupu ini akan berjaya? Kita saksikan sebentar nanti. Minggu ini, pasangan Arni dan Fazlina diberi cabaran untuk memasak dan menghias dengan tema Arab. Dan kini tibalah masanya untuk mereka melengkapkan tugasan mereka. Adakah semua orang akan berpuas hati? Sekarang sambil tunggu tetamu kita makin seram, gairah. Tapi selamat. Semua dah siap.
pengendara jemputan pun sampai lengkap dengan berpakaian Arab. Sekarang kita dengar apakah pandangan mereka tentang apa yang mereka lihat. Bila saya masuk tadi kan, saya terpegun tengok cushion dia. Saya suka sebab apa, elemen Arab tu ada dekat situ Pasal mula-mula saya masuk tadi, saya nampak pandangan saya ke arah kapet lah. Saya tengok macam seakan-akan seperti istana pada pasir. Dan saya pula bila saya masuk tu, saya terpandang 2 meja kecil tu. Menarik. Tunggu sekejap, kami ambilkan hidangan untuk anda semua. Kita buka selera. Ewa, apakah hidangan pertama? Ya, Habib. Ada surprise rupanya. Mula-mula bila joget tu terkejut lah. Tak tahu macam ada benda datang lah macam terkejut. Terpusing 2 kali. Dan cara dia joget pun macam, alamak, hati macam Tadi pun mak saya dah bergelik sesungguhnya. Saya rasa mesti mak saya terhibur. Dia dah terlalu suka, jadi macam kaki pun dah tak boleh. Makcik pun tak semua sangka join boleh in. joget tu. Kata abang kat luar tu, macam gini-gini dia tengok. Hiburan dia very fantastic. Nampaknya hiburannya bagus 100%. Tapi, adakah mereka boleh sama kagum dengan makanannya? Makanan pertama yang dihidangkan agak unik lah pada kita sebab tak pernah cuba, tak pernah makan kan. Humus tak salah. Rotinya sedap tapi dia keras sikit lah. Untuk sos dia, okey, saya beri boleh cakap okey sosnya. Cuma yang rotinya agak liat sedikit Okay, pasal roti tu agak tak appealing lah. Tapi bila kita makan lebih tak appealing sebab roti tu keras. Roti pita yang dimakan bersama humus nampaknya tidak begitu popular. Yang kedua, cendawan panggang. Bagaimana pula reaksi tetamu? Best. Cendawan panggang pun rasa sedap. Tapi dia kalau makan semasa panas tu baguslah. Tapi kalau dah sejuk rasa dia macam lain sikit. Sedap tu sedap. Dengan cuma tak panas dan rasa dia tak sesuai sikit lah. Hidangan ketiga dihidangkan sekarang. Apa pula komen mereka tentang nasi pilaf dan kebab Arni dan Fazlina? Tarbus sudah minta. Kebab saya boleh katakan sedap. Kebabnya pasal terasa lah. Cuma saya rasa agak kering sedikit lah. Untuk nasi memang sedap. Tapi lebih sesuai kalau dia adakan sedikit sup lah. Mungkin saya tidak biasa dengan makan begini. Kalau saya rasa kalau makan kuah tu lebih enak. Hidangan pencuci mulut pula ialah teh pudina dan baklava. Dan komen mereka? Teh pudina, kasi turunkan minyak semua. Mau pudina mau. For the mint tea, I like the mint tea. Because kalau pada saya lah, kalau letak lebih dia punya mint, more better. Kalau pudina banyak gini saya dah tak boleh minum. Macam mana kalau banyak pudina lagi? Air pudina tu pada pendapat saya macam rasanya tak ubah seperti ubat periuk. Pahit-pahit kelat. Tapi sedap. Lebih suka tak payah campur gula lah. Sedap.
Nampaknya Teh Pudina mendapat sambutan baik dari pengadil kita. Tapi Baklava pula mendapat komen-komen yang baik dan ada yang tak begitu baik. Saya punya komen dia terlampau banyak gula sangat. Sebab apa dah dia punya inti dalam dia dah manis. Then when dia add sama sugar punya apa? Sirap lagi manis. Dessert dia good combination, especially dengan teh dia. Sebab since dia punya dessert manis, dia punya teh manis-manis buah. So kita boleh pilih whether kita nak letak gula atau tidak. Saya dan sepupu saya Setiani betul-betul ucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan kerana ikut serta dengan kita punya hiburan untuk pada malam ini. Makanan telah disaji dan jamuan telah pun selesai. Para tetamu pun telah diberi cenderamata. Sekarang tiba masanya untuk kita ketahui apakah markah yang akan diberikan kepada Arni dan Fazlina. Sebelum itu, kita dengar kata-kata dari mereka. Yes, we did it. Eventually kita dah habis. Kita dah lalui semua cubaan. Lega, beban dah lepas. Okay, saya rasa tak adalah komen teruk sangat. Cuma sikit-sikit komen tu biasalah. Pasal lain orang lain rasanya. Tapi overall, tak ambil hati lah apa yang dia komenkan. Itu dia tadi pasangan sepupu Arni dan Fazlina yang berjaya mengumpulkan 23 markah. Adakah mereka hebat? Adakah mereka berjaya meletakkan standard mereka di tahap yang memuaskan? Apakah pula pesaing-pesaing mereka pada minggu hadapan? Saksikan Jemput. Selamat malam.